Sejuk pula. Bos ni makan.
sedikit video intro lah berkaitan dengan ibu dan ayah lagi. InsyaAllah pada pagi ini kita akan sama-sama mendengar penjelasan bagaimana mungkin kita akan bincangkan tajuk pada pagi ini, ibu dan ayah. Kami berjanji akan membahagiakan, walaupun kita pada hari ini mungkin kebanyakan daripada kita, ibu dan ayah kita telah berbagi, namun tidak bermakna tidak ada lagi peluang untuk kita untuk membahagiakan, sebab kebahagiaan sebenarnya ialah kebaktian di akhirat. Jadi insyaAllah saya tanpa melengahkan masa, saya persilakan yang berbahagia Dr. Rabiah untuk naik ke pentas. Kita mulakan bicara kita pada pagi ini insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jadi banyak yang bersyukur kepada Ilahi kerana kita diberi Allah kesempatan berada di rumah Allah. Mudah-mudahan dijanjikan Allah sihat dan juga di pesan Rasulullah, siapa yang berada di rumah Allah, masuk saja ke rumah Allah, pasti dihadiahkan dengan ketenangan, diberikan dengan hadiah senang hati. Jadi kita diberi kesempatan untuk berada di rumah Allah. Mudah-mudahan kesempatan ini menjadi kesempatan yang membantu kita untuk merasa bahawa Allah sangat sayang dengan kita. Kita adalah hasil ciptaan Allah dan akhirnya sedang menuju apa yang dicari hamba Allah, khalifah Allah, dan jadi calon syurga Allah. Terima kasih ucapkan pada Pak Anjur, Nazir Masjid dan seluruh jawatan kuasa Hilwa di sini. Apa wanita akan panggil jawatan kuasa wanitanya, jawatan kuasa tuan-tuan, pengurusan masjid, Tuan Imam, Tuan Siap, Datuk Siap, dan semua pengurusan yang terlibat dalam mengendalikan program ini. Dan saya merasa sangat berbahagia dapat berkongsi sedikit kesempatan dan kelapangan untuk sedia berkongsi bagaimana agaknya untuk merasa kita benar-benar bahagia menjadi ibu dan ayah. Macam mana agaknya untuk kita menjadi ibu ayah ini, jadi ibu ayah yang tidak berhutang dengan anak. Ayah bela kamu dari kecil, kamu ayah tua besok, kamu jaga ayah. Itu ayat yang banyak kita dengar. Ayat yang kita kata hutang. Kalau kemarin mak bela kamu, sekarang kamu bela mak. Sekarang kadang sudah tidak terjadi. Sudah tidak terjadi. Mengapa tidak terjadi? Kerana kita makin dibela mak kita nampak mak kita dah kecil, mak kita susah, mak kita sakit, mak kita senang. Hari ini anak kita lepas sekolah dia tak nampak mak demam, mak sakit, mak itu, mak sana, mak sini, mak hobi pisang, tak ada dah. Kerana kita sudah melepaskan anak dari tingkatan 1 sampai tingkatan 5, dari tingkatan 5 sampai universiti. Anak dah lama tak makan air tangan kita. Anak dah lama tak tengok kita demam berapa hari sebulan, kita sakit kaki macam mana, kita sakit lutut macam mana. Dengan tidak melihat secara langsung, kita zaman kita, mak kita gigit nyamuk pun kita tahu, mak kita sakit gigi kita tahu. Artinya kita benar-benar berkongsi jasad dan jiwa. Walaupun susah, saya diizinkan Allah jadi anak yatim. Jadi pilih anak yatim, kita dengan mak tu kamcing habis lah. Mak bendang kita bendang, mak cabut ubi, mak noreh kita noreh. Saya tingkatan 1 sampai tingkatan 3 pergi noreh dulu pagi baru pergi sekolah. Kalau cerita pasal orang miskin dan cerita pasal anak yatim, saya rasa saya antara cerita-cerita yang kita kata tragis. Yang paling banyak makan ubi-ubi bisa ubi. Tetapi gambaran tentang mak kita tengok kita tengok mak kita A++. Apa yang kita tak tahu tentang mak kita? Mak kita susah hati, mak kita senang hati, mak kita kena campur ni, mak kita buat tu, mak kita buat ni. Banyak benda. Tapi hari ini anak kita dari kecil tak nampak kita dah. 6.30 hantar nursery, 6.30 petang ambil, bagi makan, mandi, pak tidur. Tak sempat tengok apa kelakuan mak ni. Dia tak kadang-kadang tak jam muka mak ni, ya Allah. Masa ambil tadi cantik, masa hantar cantik, tapi sampai rumah tak cantik dah. Itu malangnya anak sekarang. Bila mak pakai cantik, dia tak perlu rumah dah. Mak pakai cantik dah benar. Keluar lah.
Sebab itu Imam Syufi'i sama pesan, wahai para suami, jangan belikan isteri baju cantik sangat. Beli yang cantik, jangan cantik sangat. Kenapa? Kalau wanita kalau dipakai cantik sangat, dia nak keluar, tak nak ada rumah. Sebab itu ramai kita di rumah pakai baju suruh, pakai baju kelawar, tak cantik. Anak kita paling malang. Ini masalah. Sebab itu kita kata, bagaimana agaknya kita nak menjanjikan kepada anak bahawa kita akan memberikan yang terbaik untuk mereka. Anak hari ini dengan zaman kita tak sama. Sederhana kata apa? Jangan didik anak kamu ikut zaman kamu, ikut zaman dia. Zaman dia zaman internet. Kita tak tahu internet. Tak, masa ni tak pula. Zaman dia zaman Facebook. Kita setengah mati nak tunggu Facebook. Zaman Twitter, zaman apa saja boleh tengok. Dari yang sekotor-kotornya sampai yang secantik-cantiknya. Tapi sayang anak kita terjebak pada yang kotor. Sebab itu semalam saya bercakap tentang kesehatan mental di Yayasan Talam. Ratusan orang tua daripada umur 50 sampai 70 yang terjebak dalam sakit mental bertambah dari 10% ke 12,2%. Terutamanya perempuan. Yang paling membimbangkan, ratusan anak sakit mental di usia muda 16 sampai 19 sudah melonjak. 16 sampai 19 yang sudah pergi dapat rawatan sakit mental di hospital 313,000. Bukan sikit baik. Perempuan jumlahnya meningkat 12%. Lelaki masih 10,5%. Hari-hari, ini cerita hari-hari. Kalau dulu jumlah bunuh diri di Malaysia 8 orang saja dalam saya setahun. Hari ini meningkat, ya Allah. Takut kita lebih daripada 15-20 membunuh diri dalam berbagai bentuk. Dalam pilnya, jatuhnya, makannya, macam-macam benda lah. Selain gantung, tunjuk tingkap, tunjuk pintu semua. Maka sekali lagi keratusan ini membuat kita harus berhati-hati. Kita sebagai warga emas, yang dah warga emas lah. Saya dah mendaftar dari warga emas mau berapa? 50 bawah, 50 ke atas kan? Jadi saya dah jadi besi lah kalau masih nak. Artinya sekali lagi, kita yang hari ini kalau tidak ada matlamat yang jelas, tak ada visi nak jadi hamba Allah yang baik, kedua nak jadi khalifah Allah yang menyumbang, ketiga nak jadi calon syurga Allah yang benar-benar diterima. Kita baru lalu Isra Mi'raj, kita baru lalu Nesfu sama buku baru ni. Anak kita rasa tak? Sebab itu kita nak bangun balik matlamat hidup kita apa? Kita sebagai ayah ni apa matlamat? Tulis kat dinding, tulis kat pintu, tulis kat meja. Macam kita ingat visi pejabat lah. Macam kita ingat matlamat masjid nak apa? Nak bagi tu pahala kat semua orang. Ya? Tapi kadang ada juga yang marah-marah. Tarawih dia turun sikit ke depan, sikit ke asal turun. Itu pun letih kita nak kawal. Maka sekali lagi kita dapat kembali kekuatan. Macam mana kita yang berumur ini nak menjanjikan syurga. Sampai contoh Michael Jackson. Tu yang orang paling tahu. Kenal semua, dari tua ke muda, betul? Yang kematiannya sangat ditangisi, betul? Anak yang dikatakan sudah hilang bahagia semasa terbuka dengan siri opera. Padahal dia sudah jadi bintang, duit dia dah setengah dunia. Tetapi masih terlibat dengan masalah celamu dalam hidup. Apa Michael Jackson kata? Adakah kamu sudah berjumpa dengan namanya bahagia? Bahagia saya sudah hilang sejak dari kecil sampai hari ini. Saya belum pernah merasa bahagia. Walaupun dia sukses, dia menjadi duit miliar-miliar, tapi dia hilang kebahagiaan kerana hilang bahagia masa kecil. Apa yang terjadi pada Michael Jackson di umur 4 tahun? Yang kita ni dapat pukul je macam mana mak kita. Kalau puan saya tanya, kalau dia tak keberatan, puan dulu siapa galak? Mak kaya bergalak.
ayah kakak, mak kakak. Jadi kalau puan muka nampak macam garam, bukan kerana pilihan itu. Sebab kita dah tengok mak kita dari kecil garam. Ayah pun macam tu. Sebab itu sebagai psikologis kita boleh dapat detect mana orang yang masa remaja dia, masa kecil dia bahagia. Dia akan bahagia sampai besar walaupun miskin. Siapa yang tak bahagia masa kecil, dia susah nak senyum. Anak remaja paling malang hari ni sebab mak ayah tak sempat gelak weh, cikgu tak sempat lembur weh. Okay? Sebab saya minta maaf puan, bukan nak burukkan puan. Minta maaf banyak tersinggung kan. Dah, okay, jangan tersinggung, jangan. Kita dah tuan yang maju-maju. Pergi. Okay, tak apa. Saya pun, tapi ayah saya tegas masa dia jasa dulu. Ya, tapi sebab saya tu orang miskin, mana ada gambar-gambar. Mak kata, muka kamu macam muka ayah tak? Sebab kakak saya putih, adik saya putih. Saya tiga beradik. Putih dan cantik lah. Kalau masa dulu kalau kata putih tu macam cantik ke. Saya seorang dia gelap kata dia cicak. Jalan dengan kakak sini adik kan muka lain benar. Saya satu hari sedih lah juga. Cerita dia mak. Apa agak sebabnya saya hitam kakak putih? Kenapa kamu hitam pun tapi kamu dapat muka ayah kamu? Anak perempuan kan ikut muka ayah tu sejuk. Tak jadi marah kita ni. Jadi kan nak tahu macam mana muka ayah, muka kat mula. Ya Allah. Bahagia tak? Okey, sebab itu sekali lagi kita tidak mahu menyalahkan siapa-siapa. Sekarang ni dengan waktu yang ada, dengan kesempatan yang ada, Michael Jackson dari umur 4 tahun, mak ayahnya especially pakai lempang, pakai rotan, pakai ugut, pakai sergah, pakai paksa untuk Michael Jackson bernyanyi. Praktis menyanyi. Di umur 4 tahun dia sudah hilang zaman kanak-kanak. Siapa pernah tengok muka Michael Jackson? Ada tak? Carilah gambar, tak ada muka gelap. Sebab itu nyanyinya. Kalau ada dah buat gambar muka Jackson tu, tak ada, sembahyang nyanyi. Dalam keadaan dia gembira bernyanyi menghibur orang, tapi dia sebenarnya dia tak pernah merasa terhibur. Dipaksa, rotan, ugut, denda, tengking, sergah. Sebab itu muka majlis hilang senyum. Sebab itu kalau puan-puan saya muka puan-puan dan sampai sekarang susah nak senyum, bukan salah puan-puan. Salah contohnya kita tengok hari-hari. Sebab dia katanya awak garang, hidup garang, tapi kenapa muka garang sangat? Sebab bila mak ayah garang, anak simpan perasaan sedih, luka, marah, sakit hati, mengajuk, terhina, tak keluar-keluar. Perasaan ini energi, tenaga. Tenaga itu tersimpan, kompres. Okay, sebab itu orang yang tak selesai masalah dalam dia cepat marah, cepat tersinggung, cepat terasa, cepat bertindak. Ada apa? Apa tu tengok? Aku tak. Ini karakter-karakter. Sebab itu sekali lagi kita nak sama-sama melihat balik ke dalam diri. Kalau aku dulu mak didik cara garang, aku tak nak jadi nenek garang. Itu matlamat pertama. Aku tak nak jadi ayah garang, tak nak jadi kawan yang garang, abang yang garang, adik yang garang. Sekarang abang, adik jangan masuk dia, jangan usia abang ni. Kamu ambil apa punya kamu siap. Wah. Sebab mak dah beli satu seorang. Ni kan dia adiknya, jangan berkongsi. Bila mak tak bagi anak berkongsi, anak akan penting diri sendiri sampai mati. Satu kes anak lelaki 3. Sebab kaunselor dia guna kes banyak. Contoh, anak 3 lelaki, orang lelaki kan dalam kepala kita apa? Gaduh begitu. Betul? Mak pun beli 3, semua 3. Sampai besar, beli motosikal 3, beli kereta 3, beli rumah 3. Sebab mak ni milenial kaya. Akhirnya mak tinggal rumah. Siapa pun anak tak balik. Mak ni apa tak sihat ni. Tanya kat adik, tanya kat abang, tanya kat abang.
Jaga lemari kamu, jaga buku kamu, jaga makan kamu, jaga kasut kamu, jaga ruangan kamu, sah aja. Sebab dia dengan bangga-bangga anak dua asrama. Sangat selfish. Sebab dia pun tak pernah jaga kita. Anak perempuan, ya Allah bangga anak saya UPSR 5A asrama lagi. Dia lupa dia hilang satu khazanah. Nak suap anak, nak bagi anak makan pakai air tangan. Apalagi ada bibik masak. Tak perangai anak macam bibik. Jangan main-main. Sebab itu saya Michael Jackson habis cerita dulu. Tak habis cerita sampai banyak. Tentang orang buat cakap demo, okey. Saya nak bagi tahu kesan apa yang sudah terjadi pada kita, apa yang sedang terjadi pada anak-anak dan apa yang terjadi pada cucu-cucu kita. Atuk yang serius bekas tentera dengan cucu macam tentera. Susah nak lembut weh. Muka teruk. Sebab tu kena pesan cucu telefon atuk punya banyak. Atuk asal garang sangat tu. Atuk ni tentera. Bawa balik tentera sampai bencin. Sampai bawa balik isteri tentera, suami tentera tak boleh sembang. Dia sembang yang geng dia, yang isteri tu. Menderita weh. Saya ada 2-3 klien. Saya tidak Allah. Ada klinik kaunseling keluarga ada buku. Yang datang ni macam-macam kan. Termasuk bekas isteri tentera. Doktor saya ni Allah tak tahu akan terjadi apa tu. Suami saya langsung tak kerti bergurau, langsung tak kerti sembang. Apa jadi? Sunyi isterinya. Akhirnya di hujung sunyi itu, isteri membuat keputusan suami saya memang tak sayang saya. Bila itu lama disimpan, dia jadi murung yang sangat serius. Satu hari pergi ke PKNS, naik tingkat 2, ada urusan rumah. Izinnya Allah, dia pergi dengan anak seorang, suami dan dia. Nak turun, masuk lift, tiba-tiba lift tertutup. Suami dengan anak masuk, isteri tinggal. Isteri bukan mencucuk lift, telefon saya, doktor saya sah, tapi saya memang tak sayang saya. Dia masuk lift tutup, turun dulu, tak tinggal. Saya kira saya dah tingkat 2 lah ni. Apa sebab? Sakit emosi, sakit mental, sakit. Sebab itu saya kata dia bukan tak sayang. Lift tu kadang-kadang tak sempat. Saja dia tak nak tunjuk ke saya, dia memang tak sayang saya. Macam mana kita nak rawat hati isteri yang sudah tunjuk begitu? Kalau tak cukup sabar, tak ada perubahan, isteri akan mati dalam keadaan menangis lebih banyak dari bercakap, lebih banyak dari berbuat. Muka dah besar jadi besar ni. Okay. Itu mungkin next time kita cakap macam mana nak membangun kesihatan mental. Macam mana nak bangun mental yang sehat. Badan sehat, mental belum tentu sehat. Badan sehat belum tentu mentalnya sehat. Sebab itu walaupun badan sehat, tapi yang keluar dari mulut tak sehat. Kamu makan bila? Nak mandi dulu? Bila pakai baju? Bila dah itu? Itu tak sehat tu. Sebekah je kita. Sebab itu untung para suami tak banyak cakap. Dia tidak pegang. Okay, jadi sekali lagi kita nak bangun. Michael Jackson hilang kebahagiaan masa kecil. Akhirnya dia berjaya jadi penyanyi hebat. Tapi dendamnya dengan ayah kerana dilayan paling keras. Anak tak boleh kata apa, ikut ya. Akhirnya dia berjaya jadi penyanyi. Dia pendekkan cerita, jadi penyanyi. Dia buat rumah diri. Okay, buat rumah macam istana Birmingham. Tapi dalam kawasan rumah ada zoo. Dalam kawasan rumah ada roller coaster. Dalam kawasan rumah ada buffet. Dalam kawasan rumah ada semua yang dia tak dapat masa kecil. Dia hilang kebahagiaan berkawan jadi kanak-kanak. Bila hilang saat kanak-kanak, orang dia jadi orang dewasa yang cacat. Bukan cacat fizikal, cacat perasaan. Sebab itu sampai mati dia melalui hidup yang paling tidak tenteram. Dituduh terlibat macam-macam.
Kahwin tak tentu hala, anak tak tentu hala, berkata berhubung kanak-kanak dan sebagainya, hanya kerana dia tak semua kanak-kanak datang rumah dia. Apa sebab? Dia sudah hilang masa kanak-kanak. Sebab itu kalau kita tengok ada orang tua masih baca kartun, tengok cerita kartun, ya Allah tu kamu dia tak ada cerita lain kan dia tengok. Sebab masa muda dia tak sempat tengok kartun, dia tak sempat baca komik kartun, Alam Perwira tak sempat. Maka dia nak tampung. Memang kita begitu. Yang tak ada tu kita nak tampung. Itu mahunya naluri. Sebab itu kalau kita kata Michael Jackson nak tampung hilang masa kanak-kanaknya dengan menjemput semua kanak-kanak. Mana ada orang buat zoo kawasan rumah weh? Betul ke tidak? Sebab itu akhirnya dia dituduh macam-macam. Kita tahu hidupnya, betul? Ada isteri kata ada isteri, kahwin ke tak kahwin. Dia digelar big nose. Itu yang dia paling benci oleh ayah. Dia benci daripada ayah. Apa dia buat dia banyak duit? 10 kali mega hidung ni. Dia tak ada big nose tu lekat. Black boy. Tolong jangan gelar anak kita macam-macam. Sebab gelar tu lekat, dia tak dapat nak elak. Apa sebab dia mandi ke kulit, tukar pigment macam-macam, akhirnya tak rasa jalan pakai telengkung, takut cahaya matahari sebab nak putih je. Sebab dia digelar black boy dan dia digelar big nose. Maka saya mak balik, ada yang gelar labor ke, ada gelar apa ke, ada cucu-cucu kan. Ada gelar itu mungkin dia suka, mungkin dia tak suka. Okay, ini yang kita bimbang. Michael Jackson kaya, akhirnya buat rumah elok-elok dan sebagainya. Tapi takutnya tak hilang, dendamnya tak terbayar, sakit hatinya tak terlelah. Sebab pendekkan cerita itu kan, bila dia buat wasiat, dia tidak masukkan nama ayahnya sebagai pewaris. Dia tak nak ayah dia dapat 1 sen pun duit dia. Kerana ayah saya sudah merangkut kebahagiaan saya. Saya mampu berjaya tapi saya tidak bahagia. Dalam dunia orang nak tua ya, satu sukses, satu happiness. Satu berjaya, satu nak kebahagiaan. Yang mana dulu? Bahagia dulu ke kaya dulu? Anak kita apa dulu? Senzana dulu. Belajar berakit-rakit ke hulu, berenang-renang kemudian sakit dahulu. Kalau dah sakit macam nak dia. Sebab itu darjah perantusan anak remaja umur 16 sebab PMR berdeng sampai 19 nak ambil masuk universiti. Jumlah meningkat sangat-sangat membimbangkan kerana dia tidak bahagia semasa jadi pelajar. Dia tidak bahagia masa jadi anak. Kita bimbang. Saya semak muka kita. Muka kita exactly macam muka anak kita. Kalau kita berdiam, itulah yang kita wariskan. Kalau kita ya, itulah yang kita wariskan. Kalau kita banyak ketawa, itulah yang kita wariskan. Sebab itu saya izin Allah cucu saya duduk dengan saya. Jadi muka je. Jadilah. Kita tak boleh wariskan harta, tapi kita boleh tolong wariskan karakter. Karakter boleh. Elbow down. Nak suruh makan situ turun je. Jadilah. Ubah cakap. Jangan bunyi. Jangan bunyi. Karakter, harta kita dia boleh cari, tapi karakter dengan saksi ada. Yang kita nak waris apa? Saksi ya, bukan harta. Harta dia boleh cari ke mana pun. Sebab tak ada namanya cari gali, betul? Dan cari-cari gali, saya cari gali. Harta tu. Michael Jackson sudah dapat harta, sudah dapat nama, sudah dapat popular, tapi dia tidak merasa bahagia. Sebab itu dalam program apa pun dia tidak pernah tersenyum dan ketawa. Jadi semak kawan kita. Pengalaman saya sebagai pembimbing atau kaunselor kepada pekerja, bila seminggu kita jumpa kawan tak senyum, tepuk belakangnya. Saya dah lama penuh tak tengok awak senyum. Kerana tak senyum itu sudah berada di ambang sakit mental.
Jangan main-main. Orang tua akan tinggi. Darjah tak senyumnya sebab dah tak ada bahagia. Depan dapur, dapur depan. Depan dapur, dapur depan. Dah tua dapat apa? Apa lagi? Cucu, bye-bye. Bye tu. Bye, nak pergi sekolah dulu. Bye, pergi tuition dulu. Bye, pergi muzik dulu. Bila masa nak jalan dengan cucu, bila masa atuk nak sembang dengan cucu, atuk pula, bye-bye, atuk pergi masjid, atuk pergi surau, atuk iktikaf. Atuk nanti cucu pergi. Ni kena tengok budaya hidup sekarang. Masing-masing ada perancangan. Kerana bila matlamat tidak jelas, aku nak jadi hamba Allah. Hamba Allah ni macam mana? Hamba Allah yang boleh digurui oleh anak. Hamba Allah yang boleh digurui oleh cucu. Hamba Allah yang tahu atuk nak buat apa. Kalau buat ini kenapa? Saya izin Allah rumah hujung di Shah Alam. Tanah tu tanah kerajaan. Dia kata reserve TMB dengan reserve Telekom. Kalau ada orang Telekom, minta orang TMB ni orang marah saya. Rumah tepi jalan. Kereta lalu lintas banyak. Cucu ramai 10. Macam mana cucu nak main? Akhirnya saya panggil ke kereta tolong buat court badminton. Wah orang. Kalau dia nak marah-marah lah. Tapi dia tak boleh ambil court saya. Supaya kita ada sempat nak balik bola dengan cucu. Walaupun opahnya saya main. Sempat kita jogging dengan cucu. Sebab anak saya semua dah kahwin, tak insyaAllah. Sembang pun tak banyak, sembang masalah je. Mak nak cerita sikit je. Itu masalah tu. Sebab saya pesan dengan anak saya, if you are happy, don't come and disturb me. But if you are not happy, kalau senang, kalau bahagia, pergilah ke langit hijau. Orang Perak kata ke langit hijau tu jauh lah tu. Kamu melompat ke langit hijau, tak apa. Mak tak susah hati. Hijau. Itu tandanya kalau mama sangat pergi melompat sampai langit hijau. Langit hijau mana aku sampai kawan ke mana tak istilah. Itu mama sangat itu jalan tak boleh balik. Saya pesan kalau susah jadi mak orang pertama-tama. Jadikan mak orang pertama-tama. So that anak kita tahu bila nak jumpa mak dia, bila nak jumpa ayah dia. Kita masih jadi guardians dia di belakang dia. Walaupun mak hanya gaji separuh, pencen besar, nak jumpa pusara. Yang pencen matlamatnya apa? Nak jumpa pusara, betul? Betul tak? Itu matlamat nombor satu, ya Allah. Aku sudah diberi kesempatan bersama, ya Allah. Jadikan pusara ini bahagia untuk melalui jalan. Nak jumpa yang namanya pusara. Tapi anak boleh kata kapan tak kata apa. Kapan yang kita kedak, anak boleh mandikan kita kedak, anak boleh solatkan kita kedak, anak boleh terjunkan yang lahat nak sambut jenazah kita kedak, anak boleh hantar kita surat cinta kedak, anak boleh doa kita kedak, cucu boleh doa kita kedak. Sebab itu saya pesan pada semua cucu saya, nanti kalau solat jangan lupa doa untuk opah. Ya Allah, ampunkan doa dosa opah saya, ya Allah. Sebab opah opah. Pesan pada semua cucu. Izin Allah dan dua anak cucunya Hafizah. Setiap kali baca Quran tolong doa untuk opah. Tapi dengan syarat opahnya bermurah lagi. Opah Ifan rasa spek opah ni dia macam Ifan dia dah ketat sangat. Opah nak cakap apa? Kita pergi kedai cermin mata. Okey. Tapi jangan balik dulu. Itu cakap nak tarik supaya itu lama sikit ke orang kita. Kan ada 3 hari lagi nak sekolah. Nampak tak? Jangan berkira dengan cucu. Jangan berkira dengan anak. Kalau kita boleh tolong orang masjid, boleh tolong orang masyarakat, tapi anak tak dapat tolong, bukan banyak. Jangan minta kat ibu ayah lagi. Dah, kamu hai kamu. Susah tercapai diri. Charity start at home. Kerja kebaikan bermula dari rumah. If you not happy at home, saya bosan ke rumah sebab itu datang masjid. Salam. Sebab itu Nabi pesan apa? Jadi
Saya kawan seorang isi ibu memang kaya kadang-kadang duitnya, tapi bahagia sangat. Okey. Saya kata Datuk, apa rahsia satu? Buatkan Datuk dia sangat bahagia, nampak ceria. Saya dah tak ada apa-apa kat dunia. Nampak tak? Semua saya dapat wasiat. Saya cakap ke anak saya, selagi ayah hidup, I'm the boss. Jangan kacau. Tapi dalam wasiat, kamu buat ini, kamu buat ini, kamu buat ini, kamu buat ini. Senang hati tak? Melepaskan dunia tanpa sebarang ikatan tentang harta. Walaupun rumah yang kita duduk. Siap-siap. Ada kasut 4 pasang, bagi kat masjid 2 pasang. Siap-siap buat supaya tak pening kepala. Saya harta tak banyak, adalah rumah sebiji. Tapi kau bergaduh kat cucu siap-siap tulis. Rumah ini yang duduk orang ni, semua orang boleh datang. Supaya alamak tu memang bilik kasih. Anak lelaki 1, anak perempuan 3. Anak perempuan akan tinggal kita, betul tak? Syurganya lain, betul tak? Kita dah jadi nombor 2, betul? Kamu tu memang. Tapi ada lelaki syurganya kat kita, betul? Macam mana kita nak jamin kita mampu bagi syurga kat anak lelaki? Kalau kita doa untuk kita pun tak ada. Seronok dengan diri sendiri tak ada. Charity untuk diri sendiri tak ada. Macam mana nak buat anak bahagia bersama kita? Sebab itu banner syurga di bibir, banner syurga di lidah, banner syurga di mata, banner syurga dalam perbuatan, banner syurga dalam pergaulan. Semua hari lahir cucu senang naik. Sebab ada lahir anak tahu. Tapi ada lahir cucu juga. Seorang cucu 2 tahun berdihakut 1 hari. Yo, kita tak tahu semua sikit. Kalau upah tak cukup duit, kita bayar sikit kawan. Kau tidak, jom beli ayam, beli ikan, perang esok bersama-sama bapak. Bahagia. Kat pagi kereta je. Kita mesti mampu ikat untuk kita jadi contoh. Mak lah paling murah, mak lah paling perhatian, mak lah paling bertimbang rasa, mak lah paling terfikir untuk kamu, mak lah. Nak bayar. Itu mak ada duit. Ada duit buat cara ada duit. Tak ada duit buat cara tak ada duit. Makan sandwich, okey je. Nak beli kek secret recipe, mahal. Masuk yeyong. Kek lapis, kek sekali. Kan boleh buat. Saya pernah buat. Masa itu anak di kampus. Kebetulan tak tahu macam mana duit sikit tu. Saya beli 1 jungai. Kek tu sejungai, bukan sebulan. Sama-sama jejak kata friend. Happy birthday, selamat diberkati umur. Birthday dah. Sambut dah. Celebrate dah. Bahagia dah. Saya pernah bawa 3 dari pintu dalam rumah, bawa 2 rumah. Bersila dah bawa luar rumah ada apa? Jom kita berjalan, jom. Berjalan dekat mana tu? Kalau anak duduk asrama tak sempat. Anak yang dah kahwin, kalau tak ada jadual, anak kita tak akan ingat kita. Kecuali sakit. Yang ni macam tak sihat. Kalau anak perempuan, nanti dia. Itu garanti anak perempuan. Tapi anak lelaki dia tak boleh kena nanti. Ya mak, balik sekarang. Ya mak, datang sekarang. Ya mak, pergi sekarang. It comes from you. It comes from you. Ini kekuatannya nak dibangun. Sebab itu saya mohon, kalau benar-benar nak bangun syurga di hati anak-anak, tolong bangun syurga di hati kita dulu. You have nothing. Nak bagi apa? Bagi doa. Sebab itu bila meninggal seorang ibu, hilang 1 keberkahan, hilang 1 doa. Maka tuan-tuan yang tadi ayah ni, kami ni bergantung syurga kat tuan-tuan. Tapi kalau tuan-tuan tak kisah syurga tuan-tuan, kami nak numpang ke mana? Ni yang kata. Ibu kata jangan durhaka dengan ibu. Jangan lawan cakap ibu, durhaka. Tapi ibu tak cakap jangan durhaka dengan Allah. Jangan lawan Allah. Kalau hormat ibu tapi tak hormat Allah, kosong. Kalau buat kerja untuk ibu, buat kerja untuk ayah tapi tak buat kerja untuk Allah, kosong. Ni yang nak diangkut pada anak-anak. Anak
mati, sakit boleh mati. Sihat boleh mati. Betul atau tidak? Sebab itu mari kita latih. Latih anak kita. Pertama latih kita. Kita tidak akan bantu anak kita bahagia kalau muka tak bahagia. Muka bermasalah, muka tak seronok, muka tak gembira, muka tak puji orang, muka ya Allah letih di muka kita. Sebab itu kalau balik rumah mak ayah, anak tanya, oh ayah, kamu ayah? Sihat. Mak ada, mak. Kos dia tak tanya ayah sihat. Mak sihat, okey. Mak ada. Mak kejar dulu, sebab itu mak kata Nabi. Betul? Ya Rasulullah, siapa yang aku nak buat baik? Mak lagi, mak. Tapi kalau mak jadi macam ular dalam semua, tak lebih. Nak gigit dia. Kamu ni bila nak beli baju raya? Mak kamu bila nak beli buku? Mak kamu bila? Oh letih ni. So okay. Kalau kita mampu baik dengan anak, baik artinya apa? Bukan jalankan tanggung jawab compulsory. You tak ada pilihan. Tanggung jawab memberi kasih sayang. Ada tak orang tak gosok gigi? Tak ada kan? Kita ingat tak gosok gigi? Apa sebab ingat? Penting. Kewajipan. Betul? Ya. Tapi kita ingat tak apa yang nak keluar dari mulut kita? Kita ingat tak apa yang nak keluar dari mulut kita? Kita kira berapa banyak suami dah luka dengan apa yang keluar dari mulut kita. Walaupun hari-hari gosok gigi 2 kali sehari ataupun 5 kali, solat 5 kali. Betul tak? Allah kata jaga fizikal kamu. Ya Allah. Puan tadi pakai jam tak? Pakai jam siapa? Jam saya dapat dari mana? Beli. Yang cukup ya? Yang saya tak klik. Soalan kedua terakhir. Pakai jam di tangan saya. Tangan sendiri. Dapat tangan dari mana? Pagi ke pinjam? Pinjam. Kalau pinjam dengan kuhak sendiri, tak boleh. Jadi pakai jam di tangan siapa? Tangan Allah apa? Tangan Allah pinjam. Simple teori. Kalau kita tak sedar tangan pinjam, bayangkan masih kecil dulu tangan dalam berapa kali, tangan dah cubit anak berapa kali, tangan dalam buku orang berapa kali, tangan dah buat silap berapa kali, tangan dah tunjuk-tunjuk suami berapa kali. Allah ni memang jaga ni. Kalau di umur ini kita boleh rasa tangan ini pinjam dari Allah, syukur alhamdulillah ya Allah. Tangannya boleh bergerak ya Allah. Kenapa? Tengok saya pakai mata siapa? Tengok saya pakai mata siapa? Jangan berhenti kat mata Allah. Mata yang Allah. Tadi dari rumah datang masjid pakai kaki siapa? Kaki yang dipinjam Allah. Sekarang dengar ceramah pakai telinga siapa? Telinga. Berfikir sekarang nak faham apa yang saya cakap pakai otak siapa? Pinjam dari jantung yang bergerak sekarang pakai jantung siapa? Pinjam dari. Tahu tak jantung nak berhenti bila? Yang sakit jantung pun kadang-kadang tak perasan switch jantungnya dari Allah. Doktor saya dah buat bypass 78 ribu. Datuk orang kaya, kalau saya 78 sen pun tak terbayar. Untung kami ada kad pencen. Ada orang bangga padahal dah bypass. Ada yang masuk ke sini, ada macam-macam. Ambil daging kat sini, tampal ke lah, macam-macam tengok. Tapi cara bercakap, aduh, hai. Betul tak? Aduh, nampak sihat. Saya baru 6 bulan bypass 70,000. Tu kena cakap leluk dia, jangan lepas-lepas. Dah bypass. Perangai elok tak? Masih sembang dunia besar, tak sembang akhirat. Kalau itu sekali lagi kita nak sembang apa matlamat hidup. Siapa tak ada matlamat
dia paling sengsara. Betul? Kalau penyu tu dia kalau tadi tak tengok orang bela penyu, pembiakan penyu Terengganu, pembiakan penyu di Perak. Anak penyu boleh keluar dia pergi mana? Dia pergi bandar ke pergi air? Sebab mak dia dah tanam kat kepala anak dia, aku tak jumpa hang. Tapi kan hang bila keluar hang masuk air, jangan pergi masuk sawah. Sebab itu penyu bila bertelur dia menangis. Apa sebab menangis? Dia garanti tak sempat jumpa anaknya. Tapi kita jumpa anak tak nangis. Tengok perangai anak. Siapa lebih baik? Kita ke penyu? Kita kata jangan pergi situ. Mak memang lewat tak tahu. Kita tak buat apa-apa. Tapi penyu tetap tahan. Dia tetap ke laut. Tetap ke laut. Maknya tak ajar berenang, tapi di mana berenang. Fitrah dari Allah. Fitrah kita sebagai manusia cantik, bersih, hebat, sempurna. Itu fitrah. Tak ada yang lahirnya memang nak jadi perempuan, tak ada. Tak ada yang lahirnya jadi lanun, tak ada. Betul? Tetapi bila dia keluar, kita tak bagi dia arahan, kamu ke laut ke lanun. Ini kelemahan-kelemahan yang sudah berlalu. Satu contoh, senang contoh je. Seorang ayah akan pergi outstation. 3 anaknya tengok ayah tengah kemepet. Ayah nak pergi mana ayah? Ayah pergi outstation. Berapa hari? 3 hari. Kamu jaga lelok ibu kat rumah. Anak 7 tahun, 5 tahun, 3 tahun. Anak nombor 1 kata, ayah kita nak kapal terbang. Anak nombor 2 kata nak kereta. Anak nombor 3 kata nak kereta api. Ayahnya jawab apa? InsyaAllah. Ayah jangan jawab insyaAllah, jawab ya. Ayahnya tak beranjak. Kenapa tak boleh jawab InsyaAllah? Padahal itu jawapan paling hebat. Dengan izin. Ada ke benda yang Allah tak izin? Kamu nak yang baik okey, nak jahat okey, betul tak? Ihdinas siratal mustaqim sebut 17 kali tapi otak sengit juga. Dia tu memang tak sengit otak dia. Contoh, ayah pun terperanjat. Kenapa ayah tak boleh jawab insyaAllah? Ayah kena jawab iya. Ibu dah guna insyaAllah, ayah guna insyaAllah, tapi janji tak pernah beli. Perkataan insyaAllah sudah rosak di minda anak. Anak sudah tidak yakin dengan izin Allah itu lagi, hanya kerana mak ayah. Okay, itu contoh. Sampai suaminya, ayahnya masa memandu terngiang-ngiang, betapa berdosanya aku kerana aku guna insya-Allah dengan cara yang salah. Anak dia kata jangan cakap insya-Allah, mesti ayah tak boleh cakap. Ya. Ni anak seorang ibu yang pergi bekerja penat, balik rumah tengok rumah berkecap macam tong. Kalau balik penat apa muka-mukanya? Betul? Tengok rumah kecap-kecap apa perasaannya? Ibu pergi masjid sekejap tu rumah dah jadi Allah. Padahal pergi masjid tu. Betul? Tapi sebab ibu ni balik kerja penat, balik marah-marah. Pergi sana, anak datang, ibu. Pergi sana, ibu penat, ibu nak rehat. Masuk bilik ke dalam. Okay. Anak dari luar, ibu. Padahal anak tinggal 6 jam. Betul? Dari satu kes itu, dari satu peristiwa itu, anak belajar 4 atau 3 perkara. Pertama, anak belajar kalau penat boleh marah orang. Kalau penat boleh muka masak-masak. Kalau penat jangan peduli orang. Kalau penat tak payah kemas. Dari satu insiden sahaja kita menanam pada anak 4 perangai.
Bayangkan makan, nak sayur ni mahal, makan tak tahu bersyukur ya. Wah, anak sedang kena marah, sedang sakit hati, ibu suruh bersyukur. Kita bersyukur masih bila? Masa senang ke masa bahagia ke masa tak bahagia? Ada tak orang ada kerja anjing syukur aku ada kerja anjing? Ada orang tengah kemalangan syukur aku kemalangan? Ada? Tapi kita rumah syukur masih ada rezeki. Ni sayur ni mahal, ikan ibu dah masak ni. Apa? Di situ juga kita matikan syukur di hati anak. Mana boleh syukur sakit hati yo? Barang anak bergaduh naik kereta duduk tengah dah dapat aircon. Syukur ada kereta, kalau aircon dah lah macamnya tu kan. Anak tengah menderita tak payah sebut pasal syukur. Sebab itu jangan menangis dadah. Kamu tak bersyukur hidup di dunia, tiba-tiba ambil dadah. Pergilah ke Seremti. Saya diizinkan Allah dapat kesempatan ke penjara, dapat kesempatan ke pusat Seremti, dapat kesempatan ke pusat perlindungan anak mengandung wanita, pergi pusat HIV, dapat pergi pusat segala pusat. Yang anak tergelincir ni pergi jumpa di Seremti. Bukan saya nak jadi penagih, saya pada tahu saya jadi penagih, kawan yang bagi. Dia mati kiamat tak akan mengaku dia jadi penagih kerana dia nak jadi penagih. Ramai-ramai pusat Seremti terakhir, bukan terakhir lah, yang terkini yang saya pergi betul-betul faham. Ada 300 pada sekarang. Tahu tak bukan Islam ada berapa? Ada 18 orang saja. The rest big number is us. Pusat Kemenjabatan Kebajikan Masyarakat dia ceras. Semua perempuan. Dari 30, anak terkenal satu, anak dah jadi 6 kan. Dia bayangkan badan dia dengan pokok dia sama-sama. Tak sangka pula mengandung 30 orang. Tahu berapa bukan Islam? 29 business. Darul Sakinah, Darul Sakinah sekarang Darul Sasa dan 101% kita di penjara. Saya minta pesan itu. Saya pergi ke pusat Seremti Pacu Kelantan, pusat Seremti orang perempuan semua dekat Selatan Republik Malaysia. Hebatnya Malaysia di Asia, itulah satu-satunya pusat Seremti perempuan. Di mana letak? Di Malaysia. Itu rekod dari umur 53 zoom sampai umur 12. Saya pergi jumpa yang 23, gigi semua tak ada. Macam mana awak boleh masuk ke sini? Saya tengah jual tangki gas. Nak beli apa? Nak beli daging. Dia dah jual semua barang anak umur. Dia ambil dadah dari umur 14. Tak pernah setuju. Dalam masyarakat yang macam ini, bukan dulu tak ada. Dan umur 14. Jual pinggan, jual hidup, jual sekarang saya berjual. Last kali baru nak jual tangki dia. Tengah berunding tak apa. Yang kalau kita tengok dia hidup macam mana, umur macam ni tak jumpa masjid ke, tak jumpa tajik ustazah ke, tak jumpa OSIS ke, tak jumpa sini ke, tak jumpa kita pun macam-macam letih, betul? Sebab itu dia yang memilih. Kita sebagai mak, kita pilih, tunjuk diri kita ini. Orangnya solat, bila orang solat tak buat benda mungkar. Orang yang akan berpuasa, orang yang sudah berpuasa berapa puluh kali dah berpuasa, orang yang mesti orang yang takut dengan Allah, rindu dengan Allah, cinta dengan Allah, tak buat dengan Allah. Selamat balik puasa, selamat balik solat kita. Dah hilang tak umat, dah hilang tak cari dua orang, dah hilang tak kata orang bawa baju merah sama, pasal aku tak datang, dia dah kata sudah datang, ini kan aku datang. Yang mengurus masjid juga kamu dah saya 30 tahun dengan NGO dia, Allah kena marah tak habis-habis. Nampak ibadah tapi dia kenapa lambat saya datang ke kita dah mula jadi nak pukul 10 datang. Contoh sebab tak ada rumah nak kena tunggu tu.
Kemudian nak hantar lah tu, kita jangan tu awak ada ke? Kadang dia minyak boleh kira jangan. Ramai orang kata saya ni suka tapi ujungnya tak suka. Tak? Suka saya dengan suka rela, tak paksa-paksa. Nah, ini pengalaman. Bukan cakap walaupun dia asalnya Aini nak jadi komiti J. Okey, jadi komiti lah. Ada rumah pun jadi. Berapa kali kita masak bahagia? Ya, pakai jam di tangan siapa puan? Di tangan siapa? Tangannya Allah pinjam. Anak itu anak siapa? Anak yang Allah pinjam. Suami siapa? Suami yang Allah pinjam. Kalau meninggal berangkatlah awak, saya doakan tubuh saya di syurga. Saya tengah menyiasat, ada satu sebutan sedikit. Satu perkara yang otak salah sedang berlaku di section 21 tanah penguburan. Sudah ada 5-6 orang wanita-wanita yang meninggal, anaknya meninggal, suaminya. Pagi petang pergi masjid. Pergi masjid. Pagi petang pergi kubur. Bila kita kata tak, di mana? Nak jumpa anak. Petang dari pukul 10 sampai pukul 12, dan kadang pagi kan dah pukul 5, dan atau daripada pukul 4 sampai pukul 6. Di mana jumpa anak? Melawat anak kejap. Dengan rasa bahagianya. Kita orang ramai ke sana bawa kuih, bawa air. Nampak tak? Sihat tak? Mati kata dia tak ngaku dia tak sihat. Dia kata dia normal. Alah, siapa yang mengasa dia tahu. Oh, bila tidak ada ilmu, iblis masuk ke dia. Yang ada ilmu dia sanggup iblis. Apalagi yang tak ada ilmu. Pagi petang, bayangkan. Pokoknya sudah berlaku 3 bulan yang lalu, saya baru dapat balik. Baru nak berurusan dengan Jais bagian akidah. Tak ada kubur jadi pesta. Siap ajak penggali-penggali kubur di semua makan. Apakah hal? Ini masalah besar. Okay. Maka kita kata sekali lagi, apa sebab? Dia tak ada matlamat. Anak meninggal, Allah sedih. Sebab dia tak tahu Allah anak tu meninggal. Tengoklah bukan anaknya banyak. Tu bukan suami tak tahu tahun yang terakhir bang. Abang balik ke, saya balik, tak tahu. Jangan tak pakai mata, tak pakai hati. Minta maaf bang. Biar suami rasa kita tengok dia. Rasanya di hati, bukan di mata. Apa tak tengok? Nak hutang apa? Kalau suami tengok, suami puji, biarkan. Syukur alhamdulillah. Awak pakai tudung kuning nampak berseri-seri. Minyak betuanya. Hai. Oh. Hari ini kehidupan keluarga emas banyak tidak bahagia. Apa sebab? Suami dah tak berapa nak layan isteri. Isteri pula tak berapa layan suami. Sangat sibuk melayan cucu-cucu. Letih weh. Melayan anak mantu. Wah, silat-silat masak. Tapi melayan suami, awak nak makan tu. Lalu semalam ada lagi banyak agak. Kan dia kata, ambil dia saya dengan surau. Letih weh. Suami jadi second class. Mana sungguhnya? Anak belajar bukan dari apa yang kita cakap. Anak belajar dari apa yang kita buat. Kalau kita nak ada anak perempuan sayang suaminya, kita jadi contohnya. Saya Allah izinkan jaga mak saya stroke 2 tahun. Saya tak letak di dalam bilik. Saya letak di tengah-tengah hall. Apa sebab? Semua orang nampak. Yang di luar nampak, yang masuk nampak. Tak ada malu dah. Anaknya tak gede-gede. Mak saya lebih besar dari saya. Ingat senang nak tukar paper sama besar. Okay? Senang kakak nak angkat orang besar. So, gede anak. Hari ni kamu, pertama kamu, tua kakak. Esok gede-gede. Sampai giliran anak lelaki saya, makcik saya datang. Loh, kamu semua anak jantan buka paper kau ni. Tak tahu kan? Okey, Pak. Asal pemalu kan anak laki-laki wajib jaga maknya. Wajib. Dia sayang saya, dia kena sayang mak saya. Kamu sayang mak, kena sayang opah. Sebab mak datang dari opah.
Kalau Allah tak jaga mak elok mak tak jadi orang. Sekarang giliran bayar balik kebaikan yang Allah dah bagi. Jangan cerita malu anak remaja tukar pampers opah ni. Tangguh. Jawab pahala ibadah. Saya nak tunjuk macam mana saya sayang mak saya. Nak tunjuk macam mana nak layan mak kalau mak tak sihat. Nak tunjuk macam mana nak bercakap dengan mak kalau mak dia dah otak tak berapa setengah daripada stroke. Setengah daripada hidupnya yang lembut, santun ya Allah. Bila sebelah daripada otaknya tidak berfungsi, dia tukar jadi ganas. Sakitnya tak amat, tak ada perkataan. Dia tertukar terus, jangan timbang positif jadi negatif. Dia nak cakap apa? Dia nak cakap apa? Jangan main-main. Sebab itu sekali lagi saya mohon tuan-tuan sebab itu selepas peristiwa itu saya minta doa dengan Allah, ya Allah Tuhan kalau aku nak dimatikan, matikan aku dalam keadaan sehat ya Allah. Kerana sabar jaga orang tua sakit istri. Bukan mudah. Saya pula seorang anak perempuan, ada seorang berjana lelaki. Kakak saya meninggal umur 47 tahun. Kakak saya itu baik ni macam malaikat. Kalau mak saya pergi, mak saya tak masuk dapurnya. Semua serve. Tapi mak saya, rumah saya, dia masuk. Kamu nak makan apa? Beza tak? Rupanya orang tua ni jangan kata, jangan buat apa-apa. Sedih dia. Mak nak masuk, aku masuk. Nak buat satu, aku buat. Nak nyampai, aku nyampai. Rupanya itu yang membuat dia boleh duduk rumah saya 2 minggu. Tapi dulu rumah kat saya 2 hari. Lepas 2 hari, apa dia akan telefon? Kamu hidup ke nak tengok aku? Ayat bestnya lah. Kita pun nodeng. Pasal apa cepat sangat datang? Mak baru 2 hari. Bukan nak ambil, nak tengok je. Nak jumpa je. Jangan kata mak telefon, amu dia lagi. Nak jumpa mak je. Loh. Habis dia minum, dia dengan bebek. Mak nak ikut. Susah dia kan, dia berkojek. Sekarang susah datang banyak kali. Sian dia. Dia dah sekali sampai, dia jalan sampai dia. Kakak saya marah dengan saya. Saya nak buat apa? Mak nak ikut. Bukan saya ngajak mak nak ikut. Macam mana? Nak cakap dengan mak, jangan beli. Jangan ikut boleh. Dia tak boleh. Contoh kosong. Bukan nak kata saya baik tak? Kalau laser saya boleh laser. Tapi orang tua kamu jaga mayangnya, jaga bilik airnya. Di rumah saya duduk, saya masuk daftar ke semua kelas yang ada kat masjid. Apa je kelas yang ada daftar. Mak dia bukan dia pandai, bukan tahu ustaz dengan jawab apa, tak payah tahu apa. Mak duduk aja dalam masjid supaya dia ada aktiviti. Pukul 9 ada. Pagi ada kelas tak? Ada pukul 9. Wah, makan sedap, buah sedap. Dia boleh nak bersikap. Saya beli nak bersikap. Aku cakap mak saya, supaya dia boleh lama duduk dengan kita. Kalau semua enggak, mak jangan pergi mana, jangan pergi mana. Kunci pintu, jangan pergi mana. Kunci pintu. Dia letih. So again, saya buat pertama kerana Allah kena nak tunjuk ke anak saya how to make your parents happy walaupun dia tua. Bayangkan dalam pagar, rumah dinding menjadi pagar ni. Ni lapang ni dua sedepul ke orang biar. Saya tanam rumput, dia boleh campur semua rumput. Campur gitu. Habis. Dia kan tahu rumput beli kan. Balik. Saya pun tu pergi nursery beli tanah. Beli baju, beli. Dia tanam tebu. Ada tanam merah pun. Tanam rumah. Tangan orang tua. Tangan orang kakak. Tengok orang datang macam balik kampung. Tengok panjang, tengok bulan. Jagung dapat 4 kali pun kebun. Bayar rumah tanah celah. Tak ada cakap mak rumput tu tanam mak tu. Dia tengok saya beli tanah. Buat apa dia beli tanah? Kan dia tak nak. Beli tanah kerah mak. Kalau beraja dia cepat berbuahnya. Ya kan?
Pokok MPSA tanam dia tebang ya. Ini pokok hutan apa ya, menyempak ya. Susah nak daun. Kamu beli pokok belang yang tinggi sikit. Saya beli yang dekat rumah tu. Sebab supaya MPSA tak nampak pokok dengan tebang. Mau ni kena denda hidup tanam cepat. How mentality orang tua. Macam mana nak buat dia gembira? Kita jaga mak bahagia atau tidak? Pengalaman saya di rumah orang tua cerah, di pengalaman orang tua di Al-Jandrami, bengkel. Ibu yang sudah melepaskan semua keluarga, melepaskan semua anak dan cucu. Saya dia balik dia dah beli bilik ke sana. Saya dah pesan dengan ustaz, kalau saya mati di sini. Saya tak ada jenazah saya, mau anak saya bawa balik. Raya tak balik rumah anak nenek datang bawa kuih. Kami nak kaya ke sini je. Dibahagia kaya dengan geng-geng dia. Anak bye-bye. Hati yang paling sayang dengan cucu ni akhirnya kosong. Bila sekali mengajuk, kita nak duduk susah bela. Kamu tak ada duit, aku ada duit. Aku yang bayar duit, aku yang berbela. Aku tak nak balik. Macam mana? You nak cakap apa? Sebab itu tapi kes paling memilukan di Taman Tariq Siti Wangsa ada limpahan kasih kat saya. Ada masa saya datang ada 9 mak yang anaknya ada di KL. Hantar pampers, hantar minum, hantar susu, hantar biskut, setiap bulan. Saya dah cerita tadi dengan polisi. Satu hari bulan Ramadan, anaknya beritahu saya dah datang. Lagi 2 hari nak raya. Mak dia punya lah kemah baju. Dia ingat anak dia dah jemput dia raya rumah dia. Tunggu pagi-pagi depan pintu lah. Anaknya datang pukul 11. Mak ni kuih raya, ni baju raya. Kami hari ni raya kali ni tak raya di Malaysia. Kami nak pergi bercuti. Jadi mak raya dekat sini ya. Sejak kes itu, mak tak sebut lagi kisah anak. Tak teringin lagi nak sebut cucunya. Tak sebut lagi nak tengok anaknya. Tak terjadi ke anak-anak. Saya mohon kita sama-sama. Kadang-kadang anak mak jadi jauh dengan kita sebab kita tak jaga lidah yang 2 jari. Kita tak jaga mata kita yang 2 biji ini. Kita tak jaga senyum kita dengan mak kita. Tak jaga nada suara kita dengan mak kita. Padahal mak kau nak ajak mak jalan, jangan tanya mak nak ikut tak? Tak. Jawabnya garanti tak. Sebab itu ajar cucu saya, pakai baju elok. Mak nak bawa papa pergi jangan. Mak nak bawa bukan ayah, bukan kau nak ikut. Jangan guna apa-apa nak ikut tak? Tidak, pergilah kamu jalan. Tapi kalau tanya, macam tu nak makan. Apa nak makan tak? Tidak, apa makan kedian dah. Nampak nak tarik balik dah lepas. Akhirnya tunggu bila dia nak makan. Dia nak makan lepas Isyak. No, kita ngadap je tu. Dia cerita benda yang sama puluh-puluh kali. Kawan tu ada tak banyak makan. Cerita lama dia ulang lantak puluh kali tu. Dengar je lah. Nak membahagiakan is not easy kalau kita tidak belajar. Telefon dia sakit perut tengok cucu lama-lama. Kan berbayok. Saya pecah line tu tak atas. Dia dapat call yang cakap sikit, tunggu yang kita nak bina atas. Kenapa lah? Kita kerja apa? Tak ada apa. Nak bagi senang hati orang tu. TV besar mana dapat jangan mesti ada TV untuk mak kita. Dia nak tengok, tanyalah ustazah, anak kita nak tengok bola tak gila. Akhirnya anak pegang. Nampak? Apa pun kita kena senajai, selarikan dengan apa yang mak kita ada. Supaya mak merasa rumah itu rumahnya. Ada juga kes anaknya 10, maknya bertunggal. Maknya datang bawa mak, anaknya datang bawa mak di kaunseling. Masa itu maknya 78. Anak 10 semua menjadi. Bila anak semua dah menjadi, semua
tua dah di KL. Anak kata mak tu usah duduk oleh kansar lagi, duduk dengan kita orang. Mak memilih untuk duduk dengan anak bongsu lelaki. Apa anak bongsu dia kata? Ni mak memilih. Mak tak boleh duduk dengan saya. Saya rumah kecil ada 2 bilik je. Satu untuk saya, satu untuk anak-anak. Mak dah duduk mana? Tersentak orang tua. Kamu nak suruh mak duduk. Masih dia bercerita tu, orang Perak kata berjujai. Doktor bayar anak saya. Anak bongsu. Tahu tak anak bongsu macam mana? 10 kali sayang anak lain. Tapi anak bongsu tak layak maknya. Duduklah dengan pun. Aku ni buat mana lah. Ada orang kata sebenarnya. Tersentak hati orang tua terus jadi murung. Saya nak hantar mak pergi rumah Alung. Masa dia datang 4 orang termasuk Alung. Alung muka yang macam muka mak dia dulu. Saya nak cerita tu. Saya dengan mak saya dari dulu tak boleh serasi. Dia tengok saya salah, saya tengok dia salah, dia saya berkata dengan dia sampai sekarang. Saya tak boleh serasi dengan mak dia. Itu mak anak dia cerita dengan saya. Mak pun tak boleh tolong dia. Bila mak cerita, ya Allah. Oleh kerana rumah Alung besar, ada bilik bawah, ada dekat bilik air, Alung dulu. Mak duduk rumah Alung. Walaupun Alung tu perempuan. Anak lelaki, anak bongsu tadi lelaki. Dia tak ada agama, jom. Apa terjadi, apa Alung buat dengan mak dia? Pilih bilik belakang, buat macam buat hospital. Beli troli 2 tingkat. Troli yang indah raya yang ada kuih bawah, air atas. Ataupun air ke atas, kuih ke bawah. Dia letak nasi, lauk, apa benda-benda tolak. Satu jam nanti dia tarik balik. Pasal aku tak makan dia. Makan pagi, makan tengah hari, makan petang, makan malam. Itulah jangan. Bayangkan perasaan semuanya. Masih bercerita tu. Sampai dah tak boleh nak keluar lah. Dah kompres perasaan. Saya belum boleh mati pun. Saya nak mati. Dia kisah sebenar. Dia tanya saya macam saya ni penjara. Dia tak pernah berbuat dengan saya. Saya tak boleh keluar. Nanti berkencing kata-kata. Saya tak boleh tengok TV kat luar. Saya tak boleh sembang dengan cucu saya. Cucu saya tak tahu masuk bilik saya. Itu bilik neneknya habis. Ini kes benar tuan-tuan. Ada kes satu kes dia buat bilik mak sebab orang kaya. Dia buat bilik mak ayah dia macam bilik pengantin. Tapi ayahnya menderita burung. Burung hati tak boleh gelap. Balik daun. Bagilah aku bawa lah mana pun. Suka tak suka? Boleh makan. Oleh kerana katil itu diletak cadar yang sangat cantik. Mak apa? Kan selit sana selit sini lapis satu lapis. Bila dia buka ada lagi, bila buka ada lagi. Apa dia buat? Tidur di bawah. Tidur atas lantai. Sampai satu saat dia demam tak boleh bangun. Baru anaknya tahu dan selama hari ini mak dia tak tidur atas cantik. Terlalu cantik. Macam bilik pengantin. Saya tengok ke biliknya memang kalau saya pun tak tidur je. Kalau cadar ada bunga tipu-tipu luneng-luneng. Nak rumah balik tak tahu. Dindingnya semua gelas. Ini contoh. Okey. Maka saya mohon kita sama-sama sini. Apa mak kita makan hari ini? Kalau tuan dah, perempuan dah, anak layan anda dengan baik, tolong jadi contoh. Macam mana kita layan mak ayah kita? Dan saya juga ada kes. Maknya meninggal. Tapi orang besar. Saya banyak tunggu orang besar. Waktu tahu tak saya sedih sangat.
mak saya meninggal, anak saya kata, I don't feel missing her. Tak balik ke mak. Hari raya nak melawat kubur, saya tak rasa ada grandma. Tapi mak dah terlambat lah. Saya kata awak menangis, saya mata darah pun tak dapat, tak ada gunanya. Kerana anak yang tak pernah tidur di rumah nenek. Kalau dia balik kampung, balik hantar duit dia. Pernah nenek dengan anak kamu saja, pernah nenek dibawa pergi masak ke orang kampung, pernah tak cucu tertidur dengan nenek? Tak pernah. Cucu dengan nenek jadi orang asing. Saya kata bukan salah cucu, salah ibu. You tak jaga rumah you. Mak you tak suruh datang rumah you, sebab orang kaya nak makan alih banyak-banyak, tak apa ke? Kita pakai satu pinggan, dia tak boleh macam pinggan. Akhirnya mak tak senang dengan rumah. Mak tak datang. Bila mak tak datang, anak tak kenal cucu, tak kenal nenek. Salah-salah. Nah itu sekali lagi, baik semak. Semak kita buat apa dengan mak kita? Kita doa apa kat mak kita? Kita bagi baju apa kat mak kita? Kita tengok rumah mak kita dengan rumah kita sama tak hasilnya? Sama tak kapetnya? Sama tak katilnya? Sama tak makannya? Ada mak dipilih anak. Siapa jadi anak pilihan, tolong. Kalau mak kata, mak duduk rumah kamu, duduk rumah kamu. Jangan semua lagi banyak cakap. Saya tak ada berbantu, saya ni begitu. Jangan. Sebab itu, kalau anak datang, mak datang, biar dia buat pilihan duduk mana. Rumah yang tak dipilih kalau datang. Mak saya sakit, tak ada duduk rumah anak lelaki. Mak orang lelaki wajib mak. Saya orang perempuan je. Suka kamu lah. Kalau kamu tak nak jaga bilik, aku bilongkan. Kita kesian kat dia, kita berdosa kan. Tapi tak nak saja. Last saya kata ke adik-adik saya, kamu datang setiap minggu, bawa minyak gosok bagi mak. Bawa paper, bawa ubat, bawa susu, bawa kilo, bawa apa. Mak ini adik bagi ni. Ni adik beli ni. Nak bagi tahu kat mak yang anak tu juga terlibat pada tanggungjawab. Awak pampers. Mak ni pampers. Contoh, sebab orang tua ada pilihan sendiri yang kamu tak boleh paksa. Sebab itu kalau kita masih ada mak di kampung, selagi mak boleh urus dirinya di kampung, biar dia duduk kampung. Jangan paksa-paksa duduk rumah kita. Ni rumah kamu, bukan rumah aku. Selesa rumah kamu, bukan rumah aku. Wajah tu berbawa duit tu. Mak nak balik buat aku cepat. Suka aku lah. Dia ada pokok, dia ada ayam, dia ada segala dia. Alah, bukan penting, sangat penting. Rumah aku. Rumah dia bubuk ke, rumah dia lampu ke, rumah dia pintu, rumah dia. Siapa nak mak dia sihat, selagi dia boleh jalan sendiri, masak sendiri, tolong. Biar dia dapat kebebasan. Kalau tidak, dia akan murung di rumah kita. Apalagi kita keluar masuk ke sembah-sembah. Sekarang ada kawan dia, ada surau dia, ada geng dia, ada semua kekuatan dia. Itu kekuatan-kekuatan yang kita nak bangun. Kalau ingin membela, menjanjikan anak bahagia, tolong bangun kekuatan. Kekuatan untuk membuat kita rasa bahagia jadi anak. Kalau kita belum bahagia jadi anak, belum selesai jawatan anak, kita tak mampu selesai jawatan sebagainya. Kita tak mampu selesai jawatan calon syurga. Sebab itu sekali lagi bahaya namanya anak. Anak tak bencin weh. Mak tak bencin, ayah tak bencin. Yang kata mak dah tua dah. Kemarin saya nak bawa saya sebuah masjid. Maknya dah tua, dia ni dah tua. Maknya dah pokok. Dia pimpin juga pergi suka. Kata ini mak saya. Dia je dah tua dah. Tapi maknya masih dipimpin tua dah. Dia meletih, mak tu dengan dia letih. Tapi dengan rasa bahagia, mak saya nak salah. Berlompat kita. Tak ramai mak anak nak dia mak macam tu. Tak ramai mak tak ada jalan ke mana nak pergi surau. Duduk dalam rumah. Ini gambaran-gambaran. Saya hanya berkongsi. Bagaimana agaknya nak bangun syurga di hati kita dulu. Nak bangun syurga di mata kita dulu. Tengok anak bahagia. Ya Allah, anak ibu balik rupanya. Syukur Alhamdulillah. Kau apa? Pegang kangkung je. Muak patutkan masak. Ada muaknya tu.
Saya tak nak balik dulu. Dia tak nak bawa nyanyi macam kacang. Kamu datang bawa lingkar kangkung. Oh, lingkar kangkung. Anak kita kan kerja, anak kita kan sibuk, anak kita kan urus cucu. Apa yang kita ada lah masak. Sampai nak makan masak. Kalau lebih, jom cari kedai mana boleh kita makan. Mesti ada pilihan. Jangan buat anak datang rumah kita sengsara. Kamu dah masak dah sekali-sekala lagi dia dah masak untuk mak. Aduh cantiknya. Mama lah buat sarapan pagi ini dah lah buat sarapan pagi untuk mak. Sarapan pagi ni boleh tak buat. Cuma mana nak buat sarapan pagi mak. Jangan menutup. Kalau nak bagi anak tak bagi pun okey. Tapi jangan sampai anak tak balik. Jangan sampai anak tak balik disebabkan kerana kita, disebabkan ayat kita. Kamu dah bertahun-tahun ojo hidup nak belikan seorang anak pun meh untuk mak. Kita tengok pula mak punya cincin habitual offer. Kamu tak beli untuk mak. Wah, tak ada teringin nak beli untuk mak. Anak masa apa? Renyuk. Dan renyuk tu belum tentu boleh kembang balik. Pada esok dia tidak akan bercerita apa-apa. Agak cucu-cucu dia lah. Opah semalam kita pergi sana, kemarin kita pergi sini. Janganlah kecil hati kenapa tak ajak opah sekali. Alhamdulillah. Dah cucu lah susah. Hari ni cucu kena marah. Kenapa semua cerita ke opah? Sakit hati lah. Sakit. Bahagia terima apa saja cerita. Sebab kita nak jaga hubungan, bukan nak jaga kepentingan. Bukan tak apa yang kita mahu. Kita kongsi kemahuan. Mak ada rumah tak? Saya orang macam tukang bulu kiri ni, kena beritahu mak ada rumah tak ni sampai pukul berapa. Nak bagi anak datang supaya kita ada buat tanggung janji. Ini dah datang. Jangan pula tak suka kamu nak datang-datang. Mak tak ada. Anak tidak akan balik rumah kita kalau kita dah tak ada. Kalau anak dah mula rumah sendiri, bila kita tak ada semangat nak balik, tak ada. Sebab itu selagi rumah kita, jangan kata ini rumah mak suka mak lah. Ini bilik kamu, ini bilik ini, ini bilik. Jangan dipakai bilik walaupun dia dah kahwin. Nanti akan balik tidur bilik anak lah. Kita balik, kita bagilah siapa tak tanggung apa boleh lah, betul tak? Tapi jangan gezet nama dia, jangan buang nama dia. Kamu kan dah kat rumah dia, dia balik dia nak masuk bilik dia, contoh ketidak tidur di hall lambak masing-masing. Okay, jelas? Artinya sekali lagi, kami ingin memberi kebahagiaan pada anak-anak bermula dengan kita bahagia. Okay? Kisah seorang anak umur 7 tahun, sangat nakal. Dia nampak ayahnya bagaikan nak servis motosikal. Kan dia buka semua. Ayah mak ada pergi supermarket. Dia nampak motosikal kecil. Guling nak beli. Mak tak nak beli. Lah goreng. Nak motosikal. Satu supermarket dia. Akhirnya mak beli juga. Okay. Sampai balik rumah tak sempat sabi. Pukul 10, pukul 3 motosikal tu dah terbakar. Ibu beli mahal ni, kamu ni memang anak nakal. Dia lakukan. Ayah masih bagai motosikal di luar. Kenapa ibu pukul abang? Bagai motosikal, mak tak pukul ayah yang bagai motosikal. Dia ambil batang penyapu. Ayah tu tanggil mengumpul. Pertama tadi dapat satu anak nakal daripada mak. Kenapa pukul ayah? Memang kamu ni jahat, memang kamu ni degil, memang kamu ni nakal. Dia dapat 2 nakal. Okay? Malam tu ayah dari kampung telefon. Ada apa lagi ni? Oh, yang anak nakal ni buat agak. Dia dengar ayah mak dia sebut dia anak nakal. Balik kampung, atuk tegur apa? Ya Allah, ini ke cucu nakal apa ni? Berapa nakal dia dapat? Akhirnya dia sakit hati. Apa yang aku buat
hati dengan level degil, nakal, dan tak itu tak ini. Jangan level lagi. Sebab dia hebat. Kenapa dia ayah balai pun tak marah? Saya balai dia marah. Sebab anak mak ayah contoh pada anak-anak. Coklat. Kita penting berapa? Pukul 12. Dah lebih dah. Lagi sekian dah 5 minit kan? Last story. Anak umur 5 tahun. Saya bagi contoh supaya contoh lebih senang ingat. Anak umur 5 tahun dah nikah. Anak umur 3 sampai umur 5 sampai umur 7, degree of eagerness. Dia nak mencuba tu gantang-gantang. Bola glori minat dia nak mencuba. Sebab itu anak belajar berjalan naik tangga dia tak berhenti walaupun jatuh dulu. Sebab dia tidak boleh simpan kemahuan. Dia nak buat maksimum. Anak umur 3 tahun dia pergi keluar, dia tak pakai kasut dia. Dia pakai kasut apa? Kasut mak dia atau kasut ayah dia. Adik itu kasut ibu. Apa salahnya? Pinjam. Sebab dia nak cepat besar. Kita pula tahu patah tu main kasut ibu. Kamu jaga. Sebab dia lupa anak sedang mencuba jadi dewasa. Dia masuk bilik kita dah jumpa bedak habis kamar. Dia kecil lagi, dah besar macam apa baru dah pakai. Lambat sangat. Anak umur 5 tahun pergi tadika. Satu pagi dia tengah duduk tepi pintu pakai kasut. Dia baru pakai kasut sebelah. Kan kalau pasang sendiri kan susah. Dah lambat. Ayah tak sabar. Ayah tanpa cakap apa-apa, angkat anak dengan kasut-kasutnya masuk dalam kereta. Anak ni punya sakit hati. Tak terkata. Nak bawa ke ayah. Dia bawa sakit hati dengan ayah dia sampai ke sekolah. Sebelah lagi pakai dalam kereta. Sampai sekolah, budak yang nyanyi terus jadi pendiam. Cikgunya hebat. Bagi kertas lukisan. Kalau orang Asia dapat kertas lukisan, dia lukis gambar apa? 2 gunung, 1 matahari, kelawar 3 sawah ke, semangat ke laut. Tak ada. Orang Asia dah dia. Kita orang Asia itu lagi keluar. Tapi pagi itu anak itu tidak lukis. Cikgu dia hebat. Dia lukis 1 bulatan besar, 1 bulatan kecil. Kamu dah siap belum? Dah. Ni gambar apa? Yang bulat besar ni gambar apa? Ini kepala saya. Cikgu dia punya terperanjat. Okay? Ini kepala saya. Yang kecil ni gambar apa? Ini kepala ayah saya. Nak 5 tahun mengeluarkan perasaan marahnya. Kenapa kepala kamu lebih besar dari kepala ayah kamu? Sebab saya nak marah ayah saya. Kalau kepala saya kecil, macam mana nak marah? Itu imbauan dalam kepala, gambaran dalam kepala, cara anak mengeluarkan marah. Cikgu kata cuba cerita dengan cikgu, kenapa kamu marah sangat dengan ayah kamu? Ayah saya selalu kata sabar. Nak naik kereta saya kena sabar, bagi adik naik, nak makan mesti sabar sebab bagi urut adik dulu, nak mandi bagi adik dulu, sabar. Saya dah pernah dengar sabar dari mulut ayah saya. Tapi pagi tadi ayah tunjuk pada saya dia tak sabar. Ayah tak sabar tunggu saya pakai kasut sampai selesai. Ayah tak cakap apa-apa, angkat aja saya masuk dalam kereta. Padahalnya patut ayah tunggu saya sampai siap. Sebab itu saya sangat sakit hati. Bayangkan, sebab umur 5 tahun otaknya penuh. 99.9 capacity otaknya penuh. Sebab itu umur 5 tahun dia boleh belajar 4 bahasa. By right. Sebab itu lagu Mahir Zain hafal. Saya di hotel lagu mana yang dekat? Apa nama hotel yang di Subang USA? Mahir Zain buat persembahan live. Seorang nenek dengan bangganya bergesit.
Kan dia selalu turun, bukan naik turun sebentar, tepi pentas. My granddaughter remember the whole of your wedding. Mahizin pun jemput budak tu naik. Come and sing with me. 5 tahun hafal 1 CD lagu Mahizin. Jangan kata 5 tahun tak pandai. Sebab ayah atuknya pasang hari-hari. Hari-hari. Bayangkan kalau dia dengar Yasin hari-hari, dia dengar Alam Nashrah hari-hari, dia dengar ayat kursi hari-hari. Dengar apa tak? Mahazin kata, congratulations, you are the best child. Can remember. Mak pun 5 tahun. Neneknya punya kembang setengahnya orang. Anak 5 tahun tadi sakit hati setengah mati bila dia cerita dengan cikgu dia. Sebab itu saya sampai sekarang sangat marah dengan ayah saya. Masa balik, cikgunya iring dia jumpa ayah dia. Tuan, tolong minta maaf dengan anak. Oh, kenapa? Saya tak buat apa-apa pun. Saya hantar dia pergi sekolah je. Ayah tak tahu yang anaknya sakit hati. Ayah tak tahu anaknya sudah dikasari. Ayah tak tahu anaknya sudah simpan perasaan sangat kuat. Sangat serius. Cikgu itu pun cerita tadi begini-begini. Loh, baru ayah tersenyum. Jadi saya nak buat macam mana? Awak tahu tak apa kegemaran anak awak? Coklat. Belikan sekeping coklat. Bungkus elok-elok. Nanti lepas makan malam ketuk pintunya. Tolong bagi hadiah dan minta maaf. Ayah yang tak pernah buat ini. Buka ketuk pintu. Anak jadi terperanjat. Siapa? Ayah. Ayah cakap ayah dengan ibu boleh masuk dengan bilik, tak payah ketuk. Kan kita selalu kata nak masuk bilik ibu ketuk, tapi ibu dengan ayah boleh masuk mana-mana bilik. Wah, hebat tak? Besarnya ayah dan ibu. Jangan kunci-kunci. Ayah boleh masuk, ibu boleh masuk. Wah, anak pegang every single word. Setiap perkataan yang kita bagi ke ayah, ke anak-anak, ingat. Masuklah. Kenapa kali ini ketuk-ketuk pula? Sakit tak ayah? Ada apa? Ayah nak bagi hadiah. Hadiah apa? Bukan hari lahir pun. Hari lahir pun ayah tak ingat. Anak tembak. Hari lahir pun ayah tak ingat. Tak hadiah apa? Ayahnya rapat dengan anak. Perlu anak. Ayah minta maaf. Ayah tadi ayah bukan maaf. Jadi ayah boleh hadiah supaya kamu boleh maafkan ayah. Apa lagi? Kedua menangis. Selesai satu episod. Bagaimana nak melahirkan syurga di hati anak-anak. Sebab itu saya dengan anak remaja tak pernah susah hati sebab mereka. Ya, mau risau sangat kamu boleh kamu lambat balik. Mau risau sangat. Pasal apa lambat balik? Tak tahu ke dah malam. Itu kita tengih dia. Dia sakit hati. Tapi kalau kita tengih kita, mau punya risau tengok hari pula hujan. Ya Allah, abang kat mana masa itu? Mak sebenarnya tunggu abang nak makan malam. Loh, kenapa tak cakap? Anak akan cepat menyesal. Anak akan cepat minta maaf. Kata nak balik pukul 7, untuk balik pukul 8.30. Itulah mak. Minta maaf le. Dia akan cepat minta maaf seikhlas hati. Tapi kalau kata janji macam lidah cabang, tak ada pukul 7, tak ada pukul 8. Anak dendam, anak sakit, anak bengkak, anak menjul. Bila kita nak minta maaf. Sebab itu guna kaedah ayu, bukan you are. Jangan buat mak sakit hati. Faham tak? Tak ada siapa pula buat sakit hati. Mak dah sakit hati macam mana? Beda. Mudah-mudahan sedikit cerita dan sedikit keterangan, sedikit penjelasan akan membantu kita melihat balik ke dalam diri. Tak sempat nak pasang video ni. Mudah-mudahan hari lain itu insya-Allah bos. Jangan marah. Mudah-mudahan ada soalan apa kan sebelum ni?
Kok ada yang kecemasan kan tanya? Ada? Ataupun dah rasa muntah ni, dah tu. Ada? Tak cukup, jangan bagi cukup nanti tak datang dulu. Yo tak cukup. Ada salah? Nak tanya apa-apa? Tak ada? Okey, tak ada faham semua, itu tak faham langsung. Salah satu saja dia. Jadi sampai sini dulu pertemuan ini, mudah-mudahan dia dapat menjawab sedikit persoalan-persoalan yang bergelora dalam kepala kita. Bahawa anak sangat kita, perangai kita sangat besar kesannya kepada anak-anak. Sebab itu dari hari ini saya mohon semua ibu dan ayah, maafkan semua kesalahan anak sebesar mana pun. Selagi kita tak maaf dengan setulus hati, anak tak rasa tenteram. Kan mak dah maafkan, tapi belum sepenuh hati sebab saya belum rasa tenteram. Dia macam paip kesumbat. Kita nak solat dan kita nak puasa, betul? Saya mohon supaya apa yang kita cakap sesuai dengan perasaan. Apa yang kita cakap sesuai dengan perasaan. Contoh, anak nak pinjam duit, kita bagi. Jangan minta lagi dah. Kita bagi, tapi perasaannya macam mana? Bahagia ke dah? Tak. Belum jadi ibadah. Orang datang minta derma, ambil. Jangan datang lagi dah lah tu. Oh, mentang-mentang bulan puasa datang derma aja. Kita tetap memberi, tapi perasaannya tidak memberi. Bermakna kita berat. Semak solat kita layak dapat ibadah atau tidak. Siapa yang rasa nak solat itu berat, maka solat belum diterima. Kita belum dapat nikmatnya solat, kita belum dapat indahnya solat. Sebab itu tolong semak. Yang tahu belum tentu rasa. Yang tahu Tuhan belum tahu rasa dekat atau tidak dengan Tuhan. Tapi yang rasa garanti tahu. Kenapa? Yang tahu belum tentu rasa. Saya tahu lah Tuhan ada, saya tahu lah salah. Yang saya tak tahu ke? Saya ada belajar je agama. Masa dah lambat sangat baru solat. Yang penting ni solat kan? Suka saya lah akhir kawai ke? Itu jawapan paling biasa. Okay? Itu bermakna dia tahu solat wajib. Dan dia buat kerana menjalankan perintah syariat, tapi isi dan hadiahnya kosong. Sama juga puasa. Tahu dah ni bulan puasa. Boleh puasa perutnya, tapi tak boleh puasa telinga. Tak boleh puasa lidahnya. Tak boleh puasa matanya. Tak boleh puasa kakinya. Tak boleh puasa perasaannya. Tak boleh puasa hatinya. Saya puasa, jangan bagi saya makan. Faham? Puasa. Agak puasa. Sebab itu dipesan Nabi di akhir zaman nanti sangat ramai orang yang berpuasa tapi dapat lapar dan dahaga. Tolong bangun karakter orang solat tak lawan Allah. Karakter orang puasa cinta dan rindu dengan Allah. Orang rindu nak jumpa kekasih kan nak cepat. Sebab itu orang yang rindu dia akan on time, bukan in time. So sekali yes dia. Profesor, saya doktor sekarang ni kita dapat banyak rumah-rumah ibadah warga emas. Dia bukan rumah penjagaan orang tua kan. Jadi kalau saya dah tanya itulah, kalau orang ibu tu ingin duduk di situ, maknanya dia boleh sembahyang rumah bersama, boleh dia boleh sanggup hantar ke surau hari-hari kan. Jadi sesuai tak kalau dia perintah kita hantar ke situ? Sebab dia menimbulkan persepsi yang tak baik dalam masyarakat. Kita nak kan, apa tu lepas tu? Okey, pengalaman saya bersama dengan rumah-rumah warga emas. Okay. Saya tak berkenan kalau anak hantar terus ke mana. Sebab alasan susah nak datang. Penat nak hantar hari-hari. Anak kita 1 tahun, anak kita 5 bulan, hantar nursery hari-hari. Hantar sekolah hari-hari, penat tak? Kenapa kita boleh hantar anak pagi petang
pagi petang, tapi kita boleh hantar mak kita ambil pagi petang. Saya bersetuju kalau dia hantar neserinya, artinya dia datang pagi petang kita ambil, malam dia bersama kita. Bukan letak dia seminggu sekali baru datang, sebulan sekali baru datang. Ini yang pengalaman yang saya lakukan. Saya tengok dengan mata kepala tu. Yang tinggal di sana semua mengacu hati. Sebab itu saya mohon wahai semua suami, syukur tuan-tuan di kaki maknya. Kalau tak dapat reto maknya sakit, walaupun lebam dari solat. Boleh hantar. Saya kata selagi ada kereta yang boleh hantar anak, hantar cucu, hantar isteri, tolong juga masukkan agenda. Hantar mak punya bagi. Jangan kata salah, jangan kata benar. Sebab dia lebih benar jaga kita. Kamu buatlah seluruh kebaikan dalam dunia ini, kamu tidak akan malu membayar walaupun setitis air susu dari ibu kamu. Sebab itu saya sangat bersetuju kalau pergi dihantar, balik petang diambil. Ada dengan orang, ada dengan kita. Sebab masa kita kerja dia seorang-seorang, bengong dia. Sebab itu create-kan. Mak saya syukurnya dia suka boleh membaca, suka ngaji, untungnya. Tapi yang tak ada hobi apa-apa, kita hantar dia di sana, dia meragam juga. Dia sembang, ngongak. Dia menari dalam muzik lah. Ini yang rumah orang tua dia. Ada beberapa rumah orang tua. Aktivitinya dibuat oleh bukan orang yang sayang Tuhan. Patutnya dah warga rumah tak bayar lah. Tapi kalau saya sayang, boleh je. Tapi muzik ni biar muzik yang elok. Yuk, letih. Ini kekuatan. Rumah orang tua banyak tapi tidak diurus dengan sempurna. Sebab mereka warga emas, ujung-ujung dah. Lebih baik ada di sini maju munajat banyak-banyak apa ke Quran ke apa ke benda. Kan tanya baik-baik. Okay? Ini yang banyak terjadi. Saya bersetuju. Sangat dihantar ke rumah orang tua supaya dia tidak sunyi. Tetapi jangan tinggal pemenang. Kalau kita tak boleh tinggal anak kita, kenapa kita mesti tinggal mak kita? Mana lebih penting, mak kan anak? Syurga kita kan? Jangan peduli persepsi orang. Sebab kamu tidak buat kerana orang. Kalau kamu buat kerana orang, Allah kata apa? Aku serahkan kamu, nasib kamu pada orang dan cari Tuhan lain selain aku. Sebab itu saya mohon every single doctor membuat kerana Allah. Kan kata mak kita pun kerana Allah. Ya Allah, terima kerja aku ni, hantar mak aku, ambil aku, mak aku ni. Ya Allah, kerana-Mu, Ya Allah. Jangan kerana mak, bukan kerana isteri, bukan kerana suami. Layan isteri, layan suami, bukan kerana suami. Layan suami kerana Allah. Suami layan isteri, bukan kerana isteri. Dulu isteri saya cantik macam ni, sekarang badannya macam ni. Kenapa layan badan pula? Kan amanah, saham ni, syukur ni. Sebab tu datang kaunseling tu memang kena sedar lah. Tapi syukur berubah. Ada yang layan isteri setengah mati, lempang isteri, tolak isteri, tinggal isteri. Sekarang dah. Ya, jadi saya mohon tuan-tuan, boleh hantar. Kalau dia nak. Saya tak hantar sebab rumah saya suka masjid. Hantar pagi, cari kawan-kawan yang boleh berkaitan. Banyak sikit berkaitan, dia ambil mak kita. Kalau hujan di mana tak? Saya cari kat kawannya, siapa kawan dia. Sebab itu kalau dia tak sihat, kalau lain, jemput kawan mak kita datang rumah kita. Jadi kita kenal, oh ini mak kita, ni kawan mak kita, ni kawan mak kita, ni kawan mak kita. Kalau hujan dia tak boleh datang, tak apa Pakcik. Kalau hujan kita datang ambil. Wah. Tapi kita terima kasih sikit. Contoh, artinya all the facilities must be taken care of. Mesti dipikirkan. Supaya dia tak menyusahkan orang, dia juga tidak menyusahkan diri. Orang tua dia tak ayah dia, tak apa. Boleh? Harap saya jawab. Jangan peduli apa orang kata. The most important you are happy, your mother is happy. Okay? InsyaAllah, mudah-mudahan menjawab soalan. Dan buat kerana Allah. Jadi sampai di sini dulu. Pertemuan ini maaf panjang lah sikit dia mohon habis. Okay, jadi sekali lagi saya menyusun 10 jam mohon ampun dan maaf. Anda kata dia tak kena di mata dan di hati. Apa yang saya katakan, apa yang saya luahkan, andainya tak sesuai dengan selera saya, sekali lagi mohon ampun. Dan andai kata ini adalah ceramah saya terakhir di bumi Allah, dan tuan dan puan mendengar berita saya berangkat berjumpa Allah, sudi apalah kiranya mengirimkan selebih Fatihah kepada saya. Mudah-mudahan perjalanan saya ke alam barzakh lebih mudah. Dengan kiriman Fatihah tuan-tuan sebagai tanda kita pernah berjumpa di sini. Dan saya doakan semoga kita sama-sama diberkati umur di bulan Syakban dan layak untuk melangkah ke bulan Ramadan dan dapat apa yang namanya takwa. Takwa bermakna
paling takut dengan hukuman Tuhan, paling cinta dan paling rindu dengan Tuhan. Mudah-mudahan perasaan ini akan subur supaya karakter orang puasa itu tertampil dalam diri kita. Pengangai orang puasa itu tertampil dalam perangai kita. Tidak hanya puasa perut, tapi yang lain-lain tak puasa. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada pihak penganjur perempuan yang memberi kesempatan masa pada hari ini, dan saya doakan tuan-tuan dan puan-puan terus diberkati Allah, dirinya, keluarganya, keluarga dan sahabat-sahabat dan juga karya di mana masjid ini ditempatkan. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Serah kembali pada berusaha. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Alhamdulillah. Saya ada tulis sikit buku ini untuk isteri dan ibu-ibu. Satu, rawatlah hati, base counseling. Satu, pujuklah rasa untuk merasa kita hamba Allah dan akan dijemput Allah. Melihat syurga dari dekat, melihat neraka dari dekat. Dan ini untuk menjaga anak, padanya ada bahagia. Siapa yang belum mendidik untuk bahagia, dia tak lupa namanya bahagia. Siapa yang tidak bahagia mendidik, dia tak lupa anak yang bahagia dididik. Mudah-mudahan ada sikit dalam kereta kalau berminat, ataupun cari di kedai buku, kerana saya tulis untuk perempuan, bukan untuk kaya, tapi untuk bantu mana yang tak sempat. Okay, mudah-mudahan ada faedahnya. Sekian. Terima kasih ucapkan kepada